Selamat datang ke saluran Wajah Dunia. Pada episod kali ini, kita akan membawa anda meneroka keunikan dan keindahan sebuah negara di Asia Tenggara yang padat dengan sejarah, kekayaan budaya dan lanskap alam semula jadi yang mempesonakan. Vietnam. Daripada jalan rayanya yang sibuk dengan deretan motosikal, sehinggalah ke keindahan tersembunyi seperti Gua Sondong dan kelazatan makanannya yang unik, ada pelbagai kisah menarik yang menanti untuk disingkap. Mari kita mulakan pengembaraan kita untuk mengetahui 15 fakta menakjubkan tentang negara yang berbentuk S ini. Nombor 1, negara berbentuk S. Vietnam ialah sebuah negara Asia Tenggara yang terkenal dengan garisan luaran berbentuk S yang tersendiri pada peta dunia. Ciri unik ini telah menjadikan Vietnam satu simbol ikonik yang sering dirujuk sebagai negara berbentuk S. Secara geografi, Vietnam berkongsi sempadan dengan China di utara dan dengan Laos serta Kemboja di barat. Bahagian timur dan selatannya dilingkungi oleh Laut Timur. Memandangkan Laut Timur merupakan hub pusat bagi beberapa laluan maritim dan perdagangan paling penting di dunia dan mengambil kira kedudukan Vietnam yang berdekatan, negara ini dalam sejarahnya telah menjadi sasaran empayar-empayar utama seperti China, Perancis, Jepun dan Amerika Syarikat. Walaupun keluasannya sederhana, iaitu kira-kira 332,000 kilometer persegi yang setanding dengan negeri New Mexico di AS, Vietnam memiliki rupa bumi yang sangat pelbagai dan kompleks. 3/4 daripada keluasan tanah negara ini dilitupi oleh bukit bukau dan gunung ganang. Yang paling menonjol ialah Puncak Fansipan, iaitu gunung tertinggi di Asia Tenggara. Selain itu, lanskap Vietnam menampilkan hutan yang luas, dataran tinggi yang megah, dataran yang subur, dan pinggir pantai luar biasa yang menjangkau lebih 3,000 km. Di sepanjang pantai ini terdapat pelbagai pantai dan teluk pulau yang menakjubkan, termasuk Teluk Halong yang diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO dan pantai Mai Khe yang diraikan sebagai salah satu pantai yang paling cantik di planet ini. Walaupun bersaiz agak kecil, Vietnam menduduki antara 15 negara paling padat penduduknya di peringkat global dan memegang kedudukan ketiga di Asia Tenggara, hanya diatasi oleh Indonesia dan Filipina. Tambahan pula, Vietnam ialah sebuah negara berbilang etnik yang menjadi rumah kepada 54 kumpulan etnik bersaudara. Setiap kumpulan memiliki bahasa tersendiri, pakaian tradisional, adat resam, amalan, dan perayaan yang berbeza. Sebagai contoh, orang Thai terkenal dengan ciri khas rumah bertiang tinggi mereka yang lazimnya dibina daripada kayu dan buluh dengan platform tinggi untuk mengelakkan kelembapan serta haiwan liar yang juga berfungsi sebagai ruang kediaman untuk haiwan ternakan. Begitu juga, orang Cham terkenal dengan festival tradisional menikam kerbau mereka. Bahasa rasmi Vietnam ialah bahasa Vietnam. Bahasa Vietnam sering muncul dalam senarai bahasa paling mencabar di seluruh dunia bersama bahasa Jepun, Arab dan Cina. Sebab utama kesukaran ini ialah bahasa Vietnam mempunyai 6 nada yang berbeza. Dengan perkataan yang sama, hanya dengan menaikkan atau menurunkan sedikit suara, anda boleh mengubah maknanya secara menyeluruh. Sebab kedua ialah sistem panggilannya. Walaupun banyak bahasa hanya menggunakan awak atau saya, bahasa Vietnam mempunyai sistem yang kompleks untuk menyapa orang lain, seperti pakcik, makcik, adik lelaki, atau kakak. Sistem ini bergantung bukan sahaja pada umur, tetapi juga pada perasaan, hubungan, dan rasa hormat. Nombor 2, wanita Vietnam pada usia 30 tahun dianggap tidak laku. Anak dara tua. Wanita Vietnam memiliki kecantikan yang lembut dengan ciri-ciri wajah yang halus, hidung kecil, dan mata hitam yang dalam dan menawan. Mereka mempunyai susuk tubuh yang kecil molek dan berkadar baik yang memberikan penampilan yang sangat mempesona, serta secara semula jadi menimbulkan keinginan untuk melindungi mereka. Kecantikan dan personaliti wanita Vietnam juga adalah pelbagai dan berbeza-beza bergantung pada wilayah. Wanita di kawasan utara sering dikenali dengan ciri-ciri rupa mereka yang halus, elegan dan tajam. Dari segi fashion, gadis-gadis utara sangat menitik beratkan keanggunan
dan lebih menyukai gaya yang ringkas namun canggih. Wanita Vietnam di kawasan tengah mempunyai kecantikan yang lebih lembut dan anggun. Sementara itu, wanita di selatan dikenali sebagai individu yang berpikiran terbuka dan mesra, yang dipengaruhi oleh gabungan budaya antara masyarakat Cina dan Perancis. Mereka bukan sahaja cantik, malah sangat berbakat. Menurut data Forbes, pada tahun 2026, Vietnam pada masa ini mempunyai peratusan pemimpin perniagaan wanita tertinggi di Asia Tenggara, mencapai sehingga 40%. Ini bermakna, daripada setiap 10 perniagaan, hampir separuh diterajui oleh wanita, yang mana ramai antara mereka memainkan peranan sebagai perintis dalam sektor-sektor utama seperti teknologi, keuangan, pendidikan dan penjagaan kesihatan. Namun begitu, wanita Vietnam masih menghadapi tekanan ketara daripada corak pemikiran tradisional. Pada masa lalu, masyarakat Vietnam percaya bahawa wanita harus menjaga keluarga, bercakap dengan lembut, berkelakuan sopan dan sentiasa mengutamakan suami serta anak-anak. Oleh sebab itu, walaupun seorang wanita merupakan seorang CEO atau memegang jawatan yang tinggi di tempat kerja, dia masih diharapkan untuk memasak dan melakukan kerja rumah apabila pulang ke rumah. Satu tinjauan menunjukkan bahawa wanita Vietnam masih menghabiskan masa secara purata lebih daripada 5 jam sehari untuk melakukan kerja-kerja rumah. Anda boleh katakan bahawa wanita Vietnam adalah seperti atlet serba boleh, kerana mereka mampu mengendalikan 3 tugas pada masa yang sama, di mana setiap satunya memerlukan usaha yang sangat serius. Selain itu, terdapat juga kepercayaan dalam budaya Vietnam bahawa wanita harus berkahwin pada usia awal. Ramai wanita yang menghampiri usia 30 tahun dianggap tidak laku dan sering didesak oleh keluarga mereka untuk mencari suami. Pada tahun-tahun kebelakangan ini, seiring dengan pembangunan negara, pandangan wanita Vietnam mengenai cinta dan perkahwinan telah mula beralih secara ketara. Mereka tidak lagi mengikuti jangkaan yang lapuk dan kini hidup dengan lebih tertumpu kepada kehendak mereka sendiri. Semakin ramai wanita memilih untuk kekal bujang atau berkahwin lewat supaya mereka boleh memberi tumpuan kepada pembangunan kerjaya dan menikmati kehidupan. Daripada percaya bahawa mencintai seseorang bermakna anda mesti mengahwininya, mereka kini telah menjadi lebih berfikiran terbuka. Trend mencari hubungan melalui aplikasi temu janji seperti Tinder, Date Now atau media sosial juga berkembang dengan sangat pesat. Adakah anda ingin berkawan dengan gadis Vietnam yang cantik? Jika ya, tinggalkan komen dengan nombor 2 dan kami akan berkongsi beberapa tip yang sangat berguna dengan anda. Nombor 3, kopi musang yang paling mahal di dunia. Vietnam pada masa ini merupakan pengekspor kopi kedua terbesar di dunia, tepat selepas Brazil. Setiap tahun, Vietnam mengekspor sekitar 1,7 juta tan kopi, dengan sebagian besarnya adalah jenis Robusta. Biji kopi Robusta Vietnam digemari dan dinilai sangat tinggi oleh banyak negara kerana rasanya yang pekat, kuat dan kandungan kafein yang tinggi, menjadikannya sesuai untuk dijadikan kopi segera dan espresso. Hampir setiap pelancong yang berkunjung ke Vietnam akhirnya akan membeli kopi Vietnam, sama ada sebagai hadiah atau semata-mata untuk dinikmati sendiri, kerana rasanya yang sungguh enak. Selain Robusta tradisional, salah satu produk paling unik daripada industri kopi Vietnam ialah kopi musang, atau Chivet Weasel Coffee. Seperti namanya, jenis kopi ini dihasilkan dengan memberi makan biji kopi Robusta grade premium kepada musang. Biji kopi tersebut kemudian melalui proses penapaian secara semula jadi di dalam sistem pencernaan haiwan berkenaan dan akan dikumuhkan selepas itu. Penduduk tempatan akan mengumpulkan biji-biji itu, mencucinya dengan teliti, kemudian memanggang dan mengisarnya. Proses ini dipercayai menghasilkan satu rasa yang berbeza, di mana ia kaya namun tidak pahit, bersama sisa rasa yang manis dan aroma yang sangat unik. Secara mengejutkan, walaupun kaedah pengeluarannya yang agak luar biasa, kopi musang ini sangat dinilai tinggi di pasaran antarabangsa. Ia sering didapati di premis-premis mewah atau dijual dalam kuantiti yang terhad.
Harga kopi ini disenaraikan dalam kalangan yang paling mahal di dunia, dengan 1 kilogram berharga dari beberapa ratus dolar sehingga lebih daripada $1.000, bergantung kepada kualiti dan asalnya. Sebagai tambahan kepada penghasilan kopi dalam cara yang berbeza daripada yang lain, orang Vietnam juga mempunyai banyak cara yang menarik untuk membancuhnya. Antaranya, kopi penapis titis, drip filter, merupakan salah satu kaedah yang paling ikonik di Vietnam. Kaedah ini menghasilkan rasa yang kaya dan pekat serta lazimnya dihidangkan bersama susu pekat manis. Ia merupakan minuman popular yang boleh ditemui di merata-rata tempat, daripada gerai tepi jalan yang sederhana sehinggalah ke kafe-kafe bertaraf tinggi. Selain kopi titis tradisional, Vietnam juga terkenal dengan banyak lagi variasi kopi kreatif yang lain. Kopi telur ialah sajian istimewa dari Hanoi yang diperbuat daripada kuning telur, susu pekat, dan kopi panas, lalu membentuk lapisan berkrim yang licin serta manis. Kopi kelapa pula menggabungkan kopi O, kopi hitam, dengan krim kelapa dan popular di bandar-bandar pelancongan seperti Bandaraya Ho Chi Minh dan Nha Trang, menawarkan pengalaman minum yang menyegarkan. Kopi susu ais ialah kegemaran di wilayah selatan. Diperbuat daripada kopi O dan susu pekat yang dihidangkan dengan ais untuk memberikan rasa manis serta padu. Akhir sekali, kopi perang ais yang juga diperbuat dengan kopi O dan susu pekat amat digemari secara meluas pada waktu pagi kerana rasanya yang kuat namun mudah diminum. Nombor 4. Motosikal adalah kenderaan kebangsaan. Vietnam benar-benar sebuah kerajaan motosikal dengan kira-kira 75 juta motosikal berdaftar di seluruh negara. Ini bermakna hampir setiap individu dewasa di Vietnam memilikinya. Di bandar-bandar utama seperti Hanoi atau Bandaraya Ho Chi Minh, motosikal menyumbang hampir 90% daripada keseluruhan kenderaan yang ada di jalan raya. Disebabkan hal itu, anda boleh melihat motosikal dengan mudah di setiap sudut jalan. Sebab pertama, motosikal menjadi begitu popular di Vietnam adalah kerana kosnya yang rendah dan kecekapan penggunaan bahan api. Purata pendapatan tahunan bagi setiap orang di Vietnam hanyalah sekitar $4,000, manakala harga untuk sebuah kereta baharu boleh mencecah sehingga $10,000 atau lebih. Dengan tahap pendapatan sebegini, memiliki sebuah kereta adalah di luar kemampuan bagi kebanyakan orang. Yang seterusnya, menjadikan motosikal sebagai pilihan yang paling optimum. Selain daripada harganya yang mampu milik, sebab kedua terhadap popularitinya adalah kemudahan dan kelenturan yang ditawarkannya. Jalan-jalan di Vietnam dipenuhi dengan lorong-lorong sempit dan jalan-jalan kecil yang sama sekali tidak dapat dilalui oleh kereta. Sementara kereta tidak boleh melaluinya, motosikal mampu menyelinap dengan mudah melalui setiap jalan dan setiap sudut. Dan terutamanya di Vietnam, motosikal adalah kenderaan yang sangat serba boleh. Orang ramai boleh membawa hampir apa sahaja di atasnya, bermula dari peti sejuk dan mesin basuh sehinggalah ke tumbuhan pasu atau malah babi dan ayam hidup. Sama ada ia barangan yang besar atau barang yang luar biasa, motosikal di Vietnam entah bagaimana boleh diubah suai untuk menyempurnakan tugas tersebut dengan mudah. Oleh kerana terdapat terlalu banyak motosikal berserta kereta dan kenderaan lain, aliran lalu lintas di Vietnam menjadi sangat huru-hara pada waktu puncak. Pemandangan kenderaan yang bergerak teramat padat serta hampir tiada ruang untuk bergerak telah menjadi satu mimpi ngeri kepada mana-mana pelancong yang melawat negara ini. Tetapi, apa yang menariknya, walaupun ia kelihatan huru-hara, sistem lalu lintas di Vietnam sebenarnya berjalan dengan agak lancar. Vietnam malahan menjadi salah satu negara yang memiliki kadar kemalangan jalan raya yang terendah di rantau ini. Perkara ini telah membuatkan ramai orang asing tertanya-tanya sama ada rakyat Vietnam mempunyai sejenis keupayaan telepati apabila memandu atau mengemudi di dalam aliran lalu lintas. Selain motosikal dan sistem pengangkutan awam yang asas, Vietnam juga memiliki sejenis kenderaan unik yang tidak biasa ditemui di negara-negara lain, iaitu bas tidur, sleeper bus. Bas-bas ini kelihatan seperti bas ekspres biasa dari arah luar. Namun ia dilengkapi dengan katil yang selesa,
penyaman udara yang sejuk, skrin tayangan film, dan Wi-Fi percuma. Sama seperti di dalam kapal terbang. Harga tiketnya juga adalah sangat berpatutan, antara $8 hingga $16, bergantung kepada laluannya. Ini adalah pilihan utama bagi pengembara backgalas, low backpackers, yang merentasi Vietnam. Penumpang boleh menikmati tidur yang nyenyak dan bangun setibanya mereka di destinasi tanpa perlu bertahan selama berjam-jam untuk duduk dengan kaki yang kejang. Nombor 5. Orang Vietnam sangat percaya kepada tahyul. Orang Vietnam mempunyai hubungan yang sangat mendalam dengan kepercayaan tahyul. Dan ini dicerminkan dengan jelas dalam banyak aspek kehidupan seharian mereka. Satu contoh biasa ialah kehadiran altar Tuhan Kekayaan di rumah kediaman atau pejabat perniagaan. Ini ialah altar kecil yang diletakkan di atas lantai, biasanya berhampiran pintu masuk, dan digunakan untuk memuja dewa kekayaan dan kemakmuran mengikut kepercayaan rakyat. Orang ramai kerap membakar colok dan menawarkan barangan persembahan pada setiap bulan untuk berdoa bagi perniagaan yang baik, nasib yang murah rezeki, dan jualan yang berkembang pesat. Begitu juga apabila melibatkan pemilihan tarikh dan masa, orang Vietnam akan memberikan perhatian khusus untuk mencari waktu yang bertuah. Acara utama seperti majlis perkahwinan, pembukaan kedai atau aktiviti penting yang lain mestilah dijadualkan dengan sangat teliti untuk memilih tarikh yang sepadan dengan umur dan zodiak tuan rumah atau peserta utama. Kepercayaan ini bermakna tanpa memilih tarikh dan masa yang sesuai, sesuatu urusan itu mungkin tidak berjalan dengan lancar atau berkemungkinan membawa musibah. Keputusan ini bukanlah berasaskan sains, tetapi terutamanya pada elemen rohani dan feng shui, seperti pengaruh bintang atau tenaga-tenaga yang bercanggah. Contoh lain tentang betapa kuatnya orang Vietnam percaya pada nasib ialah dalam urusan memilih nombor apabila membeli telefon, kad SIM atau hartanah. Dalam budaya Vietnam, nombor tertentu membawa makna simbolik. Sebagai contoh, nombor 4 dianggap sebagai tidak bernasib baik, kerana bunyinya seakan-akan sama dengan perkataan mati dalam bahasa Vietnam. Akibatnya, orang ramai sering mengelakkan rumah atau tingkat pangsapuri yang mempunyai nombor 4. Atau, jika tidak dapat dielakkan, unit-unit tersebut biasanya dijual pada harga yang lebih rendah. Begitu juga, kad SIM yang mengandungi nombor 4 adalah kurang popular berbanding dengan kad yang mempunyai nombor 9. Itu adalah kerana dalam bahasa Cina, nombor 9 melambangkan keabadian dan kemakmuran. Oleh sebab itu, kad SIM dengan deretan nombor 9 dijual pada harga yang jauh lebih tinggi. Walaupun kad SIM biasa mungkin hanya berharga beberapa dolar saja, namun kad SIM nombor bertuah boleh berharga ratusan dolar. Hanya kerana pembeli percaya ia akan membawa nasib baik. Kepercayaan kepada tahyul ini malah meluas kepada pilihan seharian, seperti dalam memberikan nama kanak-kanak. Ramai ibu bapa Vietnam apabila memilih nama untuk anak mereka bukan sahaja mempertimbangkan maknanya, tetapi turut mengambil kira feng shui dan numerologi. Nama tersebut mungkin dipilih kerana ia sepadan dengan tanda zodiak ibu bapa dan dipercayai akan membawa tuah kepada anak dalam kehidupan, pelajaran dan kerjayanya. Adakah anda berpendapat bahawa ritual ini benar-benar membawa keputusan yang baik? Komen nombor 4 jika anda tidak mempercayainya, atau komen nombor 5 jika anda berfikir bahawa ia benar-benar berkesan. Nombor 6. Perkara yang pelik tetapi biasa di Vietnam. Di Vietnam, kedai gunting rambut di kaki lima telah menjadi satu pemandangan biasa dan tipikal, terutamanya apabila anda berjalan-jalan di sekitar bandar-bandar besar seperti Hanoi dan Bandaraya Ho Chi Minh. Kedai gunting rambut ini tidak memerlukan papan tanda atau etalase kedai. Tukang gunting rambut hanya memerlukan sebuah kerusi, cermin yang digantung pada dinding, serta satu set alatan asas untuk mula bekerja. Biasanya, tukang gunting rambut menyewa ruang kecil di kaki lima daripada penduduk tempatan untuk menggunakannya sebagai tempat yang tetap. Ada pula yang lebih suka bergerak dengan kerap untuk mencari kawasan yang mempunyai lebih ramai pelanggan. Kedai gunting rambut ini terutamanya hanya menawarkan potongan rambut ringkas untuk kaum lelaki
Dan sememangnya, tiada perkhidmatan mencuci atau mewarna rambut disediakan kerana ruang dan keadaan yang sangat terhad. Sebaliknya, mereka sering menawarkan perkhidmatan tambahan asas seperti mencukur atau membersihkan telinga. Walaupun persekitarannya mungkin bising dan tidak begitu mewah, kosnya yang murah, tiada temu janji yang diperlukan. Dan kemampuan untuk singgah pada bila-bila masa menjadikannya pilihan ideal untuk individu berpendapatan sederhana. Orang Vietnam juga mempunyai satu tabiat pelik, iaitu memakai jaket tebal di luar pada musim panas, walaupun apabila suhu mencecah 35 hingga 40 darjah Celsius. Malah ada yang menutupi diri mereka dari hujung kepala ke hujung kaki, tanpa mendedahkan sebarang kulit di bawah cahaya matahari. Ramai orang asing berasa terkejut dan tertanya-tanya, mengapa penduduk tempatan berpakaian begitu tebal dalam cuaca yang begitu panas? Sebabnya ialah orang Vietnam amat menitikberatkan soal melindungi kulit mereka daripada kerosakan matahari dan sinaran UV yang berbahaya. Cahaya matahari yang terik, terutamanya pada musim panas, boleh menyebabkan penuaan kulit dan masalah kesihatan yang serius. Itulah sebabnya pemakaian jaket, pakaian perlindungan matahari atau malah topeng muka telah menjadi sebahagian daripada budaya perlindungan kesihatan. Ia menjadi lebih menarik apabila anda melihat orang memakai pakaian pelindung matahari di pantai dan bukannya bikini atau pakaian mandi biasa. Walaupun pantai lazimnya merupakan tempat bagi orang ramai untuk bersantai dan menikmati sinaran matahari, bagi setengah penduduk Vietnam, usaha melindungi kulit mereka daripada cahaya matahari yang terik masih menjadi keutamaan mereka. Mereka memilih untuk memakai pakaian tertutup sepenuhnya, yang melindungi setiap bahagian tubuh badan daripada pancaran cahaya matahari. Satu lagi perkara yang mengejutkan pengunjung antarabangsa ialah keupayaan untuk membeli ubat tanpa memerlukan preskripsi doktor. Di Vietnam, farmasi tidak memerlukan nota doktor, dan orang ramai boleh dengan mudah membeli ubat untuk merawat selsema, batuk, sakit kepala, atau malah ubat antibiotik. Hal ini dapat membantu orang ramai menjimatkan banyak masa serta wang berbanding dengan prosedur perubatan yang panjang dan berlarutan yang sering dilihat di negara-negara barat. Nombor 7. Adat penculikan isteri di Vietnam. Di kawasan pergunungan di wilayah utara Vietnam, terdapat tradisi perkahwinan etnik Hmong yang sering disalahfaham, dan ia dikenali sebagai penculikan isteri. Walaupun namanya kedengaran seperti dilakukan secara paksaan, ia sebenarnya adalah satu cara untuk pasangan kekasih bagi menyatakan kasih sayang dan komitmen mereka. Apabila seorang lelaki dan wanita sudah mula mengenali antara satu sama lain dengan cukup rapat dan kedua-duanya bersetuju untuk berkahwin, pihak lelaki akan menculik pihak wanita dan membawanya ke rumahnya sebagai satu lamaran secara tidak rasmi kepada keluarga wanita terbabit. Jika wanita tersebut bersetuju untuk tinggal dan kedua-dua buah keluarga bersetuju, maka majlis perkahwinan akan diatur. Yang paling penting, wanita terbabit bebas untuk pergi dari situ pada bila-bila masa sahaja jika dia tidak mahu meneruskannya. Dan tiada siapa pun yang boleh memaksanya untuk terus tinggal di situ. Contoh lain bagi perbezaan budaya dalam ritual perkahwinan dapat ditemui dalam kalangan orang Dao Merah. Majlis perkahwinan mereka boleh berlangsung selama beberapa hari dan merangkumi beberapa siri upacara tradisional seperti menyanyi, menari, mengiringi pengantin perempuan dan pemujaan nenek moyang. Ritual ini selalunya diadakan dengan sangat terperinci, sehingga para tetamu sendiri pun mungkin akan berasa sedikit kewalahan. Apa yang paling menarik ialah, dalam masyarakat Dao Merah, pihak wanita lah yang akan melamar pihak lelaki. Selepas berkahwin, pengantin lelaki akan berpindah untuk tinggal bersama keluarga pengantin perempuan dan semua harta keluarga selalunya akan diuruskan oleh pihak isteri. Anak-anak akan mengambil nama keluarga ibu mereka, yang mencerminkan secara jelas sebuah budaya matriarki di mana isteri akan membuat segala keputusan utama di dalam rumah. Bukan hanya pada majlis perkahwinan, malah upacara ritual pengebumian di kalangan sesetengah kumpulan etnik di Vietnam juga adalah sangat unik, yang mencerminkan kepercayaan mendalam dalam hubungan di antara orang yang masih hidup
dan mereka yang sudah meninggal dunia. Sebagai contoh, masyarakat Tai dan Lo mempraktikkan perbuatan memberi makan kepada orang yang telah mati. Setiap sudu nasi dan setiap hidangan akan didekatkan pada mulut si mati, seolah-olah mereka masih berada di situ. Begitu juga, masyarakat Hani akan mengukir patung kayu bagi mewakili orang yang telah meninggal dunia, dan seluruh ahli keluarga akan duduk serta bercakap dengan patung tersebut. Malah menjemput nenek moyang mereka untuk turut serta ketika makan. Hal ini mencipta suatu ruang di mana seolah-olah tiada langsung pemisahan, sekaligus menunjukkan rasa kasih sayang dan perhubungan rohani yang abadi. Untuk menambah gambaran kebudayaan yang kaya ini, kita mesti menyebut tentang masyarakat Chotu di kawasan Pergunungan Utara. Mereka mempunyai sebuah tradisi pengebumian yang sungguh luar biasa, yang dikenali sebagai upacara meninggalkan kubur. Ini bukanlah upacara pengebumian yang biasa, tetapi sebuah ritual besar yang diadakan bertahun-tahun selepas kematian seseorang dengan niat untuk menghantar roh mereka sepenuhnya ke dunia nenek moyang. Semasa upacara ini berlangsung, ahli keluarga akan menggali semula kubur tersebut, membersihkan sisa-sisa peninggalan jenazah dan memasukkannya ke dalam balang seramik yang baru. Ritual ini akan berlangsung selama beberapa hari, termasuk dengan amalan tarian, nyanyian, dan pemberian persembahan yang mewah, serta menarik penyertaan daripada seluruh ahli komuniti. Hal ini bukan sahaja satu cara untuk orang Chotu menunjukkan sifat ketaatan, tetapi ia juga merupakan satu penegasan terhadap kitaran hidup dan mati, serta kepercayaan rohani mereka yang sangat mendalam. Nombor 8. Pasar yang menjual barang untuk orang mati. Salah satu simbol ikonik bagi selatan Vietnam ialah Pasar Terapung. Berbeza dengan pasar berasaskan darat tradisional, segala aktiviti jual beli di sini berlangsung secara terus di atas air. Pada setiap awal pagi, beratus-ratus bot kayu yang syarat dengan sayur-sayuran, buah-buahan, makanan laut dan juga sajian sarapan pagi berkumpul di tengah-tengah sungai, mencipta suasana pemandangan yang sibuk namun sangat unik. Memandangkan barangan dipamerkan di atas bot, agak sukar untuk mengetahui apa yang dijual oleh setiap peniaga dari kawasan yang jauh. Itulah sebabnya setiap bot kebiasaannya akan menggantung sebatang galah panjang. Pada galah ini, penjual akan menggantung contoh barangan yang sedang ditawarkan oleh mereka. Sebagai contoh, menggantungkan jagung, menandakan bahawa mereka menjual jagung, atau menggantungkan nanas, bermakna mereka sedang menjual nanas. Berkat sistem galah ini, pembeli boleh mengenal pasti dengan mudah tentang apa yang ditawarkan oleh setiap bot tanpa perlu mendekatinya maupun bertanya. Ia adalah satu penyelesaian yang bijak dan berkesan untuk berdagang di laluan air yang luas ini, bagi membantu melancarkan dan mempercepatkan urusan perniagaan. Berbeza dengan suasana pasar terapung yang sangat meriah di kawasan selatan, bahagian utara Vietnam mempunyai satu pasar misteri yang dikenali sebagai pasar Yin Yang. Yin merujuk kepada dunia orang mati, manakala Yang mewakili alam kehidupan orang yang masih hidup. Nama ini mencerminkan sebuah kepercayaan yang mendalam bahawa pasar berkenaan adalah tempat berlakunya pertemuan dan interaksi di antara kedua-dua buah alam tersebut. Orang ramai akan datang ke sini bukan sekadar untuk membeli dan menjual, tetapi juga untuk memohon keberkatan, mengusir bala musibah dan menunjukkan rasa hormat mereka kepada nenek moyang serta orang tersayang yang sudah tiada. Perkara yang menjadikan pasar ini benar-benar istimewa ialah ia hanya dibuka setahun sekali, pada waktu malam hari keempat dan awal pagi hari kelima semasa tahun baru lunar. Diadakan di sebuah padang terbuka berhampiran kawasan kuil purba. Seluruh acara pasar ini berlangsung di dalam kegelapan, hanya diterangi oleh cahaya lilin yang berkelipan, mencipta suasana hantu yang menyeramkan. Barangan yang dijual di pasar Yin Yang juga sangat bersifat simbolik. Barangan itu termasuklah kemenyan, colok, lilin, kertas jos, duit roh, barang-barang persembahan secara simbolik, serta makanan tradisional yang digunakan dalam upacara pemujaan nenek moyang seperti garam, beras, minuman keras, dan buah-buahan. Satu barang yang mana hampir setiap orang akan belinya ialah ayam hitam.
Ayam hitam ini dianggap sebagai simbolik kemisterian dan kerohanian. Penduduk tempatan percaya bahawa dengan membeli ayam hitam dari pasar ini serta menggunakannya dalam upacara ritual dan mengagihkan dagingnya bersama dengan ahli keluarga akan dapat membantu bagi menghilangkan nasib malang dan membawa tuah serta kemakmuran sepanjang tahun berkenaan. Satu lagi ciri unik bagi pasar tersebut ialah wujudnya peraturan tidak bertulis tentang tegahan tawar-menawar dan dilarang untuk mengira wang. Pihak pembeli tidak berunding berkenaan harga dan penjual pula tidak akan menetapkan atau mengesahkan tentang bayaran yang dibuat. Kesemua transaksi berlaku dengan pantas dalam keadaan yang gelap bagi mencerminkan rasa saling percaya dan untuk memfokuskan kepada keikhlasan rohani dan bukannya sekadar mengaut keuntungan. Nombor 9. Kehidupan malam di Vietnam. Kehidupan waktu malam di Vietnam mempunyai suasananya yang tersendiri, di mana ia meriah serta serba pelbagai, dapat memenuhi segala cita rasa daripada aktiviti hiburan moden, sehinggalah ke pengalaman kebudayaan tradisional. Salah satu tumpuan utama dalam kehidupan malam di Vietnam ialah pasar malam. Pasar-pasar sebegini sentiasa sibuk dengan ratusan gerai yang menjual pelbagai barangan dari pakaian serta cenderamata unik sehinggalah kepada sajian makanan jalanan yang tidak terhitung banyaknya. Pengunjung boleh mencari hidangan istimewa tempatan dengan mudah dan menikmati rasanya yang sangat tersendiri di dalam suasana yang penuh warna-warni berserta kemeriahan. Bagi mereka yang mencari pengalaman suasana yang moden dan terbuka, bar di atas bumbung, rooftop bars, adalah satu pilihan yang sangat tepat. Dari arah atas, anda akan dapat melihat panorama cahaya bandar. Nikmatilah pelbagai jenis minuman secara meluas dan hanyutkan diri anda dengan rentak muzik rancak yang dimainkan. Kelab-kelab malam juga berkembang maju, terutamanya di bandar-bandar besar, dan ianya berjaya menarik minat golongan muda dengan memaparkan hiasan dalaman yang bergaya dan DJ-DJ yang mengikut trend terkini. Walau bagaimanapun, bahagian paling ikonik bagi kehidupan malam Vietnam ini terletak pada unsur pengalaman malamnya yang bersifat lebih desa. Bir segar atau bia hoi adalah satu elemen penting bagi kehidupan malam di sini. Tempat menjual minuman bir di kaki lima dengan hanya bermodalkan meja dan kerusi plastik yang ringkas, sering menghidangkan minuman bir yang baru sahaja dibancuh dan ditawarkan pada harga yang sangat berpatutan, mencipta sebuah ruang santai dan tulen yang membolehkan warga tempatan mahupun pelancong untuk berkumpul, berbual dan berehat. Di samping semua perkara ini, kafe-kafe di tepi sungai serta kawasan pejalan kaki menawarkan tempat yang jauh lebih tenang dan romantik, amat sesuai bagi melepaskan tekanan sambil menikmati pemandangan. Karaoke juga merupakan salah satu bentuk hiburan yang amat populer. Dari tempat kasual hinggalah kepada ruang nyanyian mewah, karaoke menjadi pilihan utama apabila berkumpul bersama rakan dan ahli keluarga, di mana setiap individu boleh meluahkan kehairahan mereka untuk menyanyi secara bebas. Semasa merasai pengalaman kehidupan waktu malam ini, terdapat beberapa tip untuk memastikan perjalanan anda kekal selamat dan menyeronokkan. Vietnam pada amnya ialah sebuah negara yang selamat. Namun, jika anda merancang melawat tempat-tempat yang sesak, amatlah penting bagi anda untuk sentiasa mengawasi barang-barang kepunyaan anda. Jika anda pulang lewat pada waktu malam, adalah lebih dinasihatkan bagi menggunakan aplikasi seru pandu, e-hailing, yang boleh dipercayai seperti Grab atau Bee, demi mengelakkan diri anda daripada dikenakan caj tambang yang berlebihan. Nombor 10. Tempat misteri di Vietnam. Vietnam penuh dengan tempat yang misteri dan aneh. Bermula dari bangunan terbiar yang menyeramkan, sehinggalah ke gua-gua penuh misteri yang belum diterokai sepenuhnya. Salah satu tempat yang paling menarik ialah Hotel Hinir di Haiphong. Dahulunya, bangunan ini pernah menjadi destinasi populer bagi peniaga antarabangsa antara tahun 2007 dan 2012. Hotel itu memasuki satu fasa pelik apabila sebuah syarikat asing telah menyewa keseluruhan ruang pada 3 buah tingkat. Namun tidak pernah ada sesiapa yang menginap di situ. Walaupun dengan pelbagai kontrak, pembayaran
dan hiasan dalaman berjalan seperti biasa, kawasan bilik di tingkat ini kekal sepi. Tingkapnya juga tidak pernah dibuka. Lampu dipasang memancar di sepanjang malam. Dan kaki tangan hotel pula amat dilarang sama sekali daripada melangkah masuk ke bilik-bilik yang terkunci itu. Selepas tempoh kontrak berkenaan berakhir, segala perabot di dalamnya telah dialihkan dalam tempoh hanya 1 malam, tanpa sebarang notis awal dan langsung tiada jejak ditinggalkan. Kisah perihal perkara ini masih belum ada penjelasannya, sekaligus mencetuskan pelbagai spekulasi bahawa hotel tersebut digunakan bagi melakukan beberapa ritual rahsia dan tiada siapa pun yang berani membongkarnya. Begitu juga perihal tentang vila beralamat di Jalan Kim Ma 300 di Hanoi yang telah terbiar selama 30 tahun. Walaupun kedudukannya terletak di lokasi yang paling strategik, namun tiada siapa yang berani untuk menetap di sana untuk jangka masa yang panjang. Projek pengubahsuaian, termasuk perancangan untuk projek rumah tamu atau pembinaan ruang pejabat, kesemuanya telah dibatalkan selang selepas beberapa malam ia dimulakan. Seorang pengawal keselamatan peribadi berkata bahawa dia kerap mendengar beberapa siri bunyi aneh dan pelik pada waktu malam, namun dia terlalu takut untuk menyiasatnya. Sesetengah orang pula percaya bahawa vila tersebut dibina di atas sebuah kawasan tanah sumpahan yang dahulunya pernah menjadi tempat kejadian-kejadian gelap dilangsungkan, yang menyebabkan semua percubaan demi merobohkannya akan sentiasa menemui kegagalan secara misteri. Salah satu keajaiban alam semula jadi di Vietnam yang paling misteri ialah Gua Son Doong yang dikenali sebagai gua paling besar di dunia yang telah ditemui oleh manusia. Terletak dalam kawasan Pong Nha Ke Bang, saiz gua tersebut membentang sehingga sejauh 9 km dengan ukuran bumbung silingnya yang mencecah 200 meter tinggi. Gua Son Doong ini bukan hanya satu keajaiban bentuk geografi, tetapi juga ia sebuah dunia yang berasingan dan lengkap dengan ekosistem yang serba unik, di mana pelbagai jenis spesies berkembang secara terasing daripada dunia luar. Di dalam gua itu juga terdapat stalagmit yang menjulang tinggi, mencecah sehingga 80 meter yang terbentuk dalam masa berjuta-juta tahun, membentuk suatu ruang yang ajaib dan bersifat mistik. Hal itulah antara sebab mengapa Gua Son Doong disifatkan sebagai hadiah daripada Vietnam buat para pengembara. Akan tetapi, percubaan untuk melawat Son Doong tidaklah mudah kerana Vietnam bermaklumat untuk mengekalkan keindahan asalnya tanpa wujud banyak impak gangguan manusia. Hanya jumlah pelancong yang terhad sahaja dibenarkan untuk membuat lawatan ke sana bagi setiap tahun dengan caj yuran yang mahal, memakan kos sekitar $3,000 Amerika Syarikat. Biarpun sekiranya anda mampu menanggung bayaran tersebut, akses melaluinya akan sangat mencabar kerana bentuk rupa bumi gua yang sukar sekaligus memerlukan para pelawat agar mempunyai fizikal yang cukup cergas. Nombor 11. Destinasi tercantik di Vietnam. Memulakan pelayaran demi menemui kecantikan negara Vietnam, seseorang pastinya tidak boleh melepaskan peluang ke Teluk Halong. Dengan himpunan lebih 1,600 pulau batu kapur dan pulau kecil yang bertebaran menghiasi kawasan perairan yang berwarna zamrud, Teluk Halong telah diiktiraf oleh UNESCO sebagai tapak warisan alam semula jadi di dunia. Pengunjung berpeluang untuk bergembira bersiar-siar menggunakan kapal layar meneroka pulau, menjelajah masuk ke dalam gua-gua misteri, atau mungkin boleh menaiki kayak semata-mata demi dapat melihat pemandangan indah alam semula jadi dengan lebih dekat. Pemandangan di sekitar teluk itu yang penuh puitis dan magis, khususnya pada waktu saat terbitnya atau terbenamnya matahari, semestinya bakal meninggalkan kesan yang tidak dapat dilupakan. Terus bergerak menghala ke arah utara. Kawasan Sapa kelihatan umpama seperti lukisan cat air, dengan paparan pemandangan sawah padinya bertingkat yang megah, tersorok di celahan banjaran Gunung Huang. Lian Son, Sapa, berupaya memikat hati pelancong dengan persekitaran iklim udaranya yang dingin sepanjang tahun, serta keindahan asli hutan dan pergunungannya. Anda akan dapat menghayati sendiri kehidupan yang dialami oleh masyarakat etnik minoriti
seperti kumpulan orang Hmong, serta kumpulan etnik Dao melalui pengembaraan merentasi perkampungan mereka untuk mendalami budaya mereka yang unik. Kawasan tersebut juga merupakan pintu masuk untuk menakluki puncak Fansipan, yaitu Bumbung Indochina, di mana Anda berpeluang menjadi saksi lautan awan yang membentang sambil menikmati pemandangan panorama Gunung Ganang yang tinggi. Menuju ke bahagian tengah Vietnam, Da Nang begitu menyerlah dengan pantainya yang panjang dan jambatan naga yang unik. Bandar ini menggabungkan keindahan alam semula jadi dengan pembangunan dinamik yang cukup sempurna. Berdekatan dengan Da Nang ialah Hoi An, sebuah bandar purba yang terpelihara dengan baik dan terkenal dengan jalan-jalannya yang diterangi dengan tanglung, rumah-rumah bersejarah dan sungai Huai yang romantik. Bandar purba Hoi An memikat pengunjung, bukan sahaja dengan seni binanya, tetapi juga dengan masakan yang pelbagai dan suasana budaya nostalgia yang sangat mendalam. Akhir sekali, seseorang tidak boleh mengetepikan keindahan Phu Quoc, iaitu Pulau Mutiara bahagian selatan yang memiliki pantai pasir putih yang halus seperti Bai Sao, perairan laut berwarna biru pirus yang jernih, dan ekosistem marin yang kaya. Phu Quoc ialah sebuah syurga bagi mereka yang sukakan aktiviti percutian santai dan rekreasi air. Anda boleh melakukan selam snorkel untuk melihat terumbu karang, bersantai di pantai, atau menikmati makanan laut yang segar di kawasan pasar malam yang sibuk. Phu Quoc menawarkan pengalaman percutian yang berkelas tinggi, namun kekal dekat dengan alam semula jadi. Nombor 12. Hidangan Vietnam yang lazat namun mencabar. Vietnam sangat terkenal sebagai syurga kulinari Asia, dengan hidangan lazat yang tidak terkira banyaknya. Pertama sekali ialah hidangan Po, yang dianggap sebagai jiwa bagi masakan Vietnam. Daya tarikannya terletak pada sup rebusan yang jernih, manis, dan begitu kaya dengan perisa, yang direneh selama berjam-jam menggunakan tulang dan rempah ratus rahasia. Mie beras yang lembut apabila digabungkan dengan hirisan nipis daging lembu atau ayam, herba segar, limau dan cili akan mencipta satu perisa yang cukup seimbang dan halus. Amat sempurna untuk dinikmati pada sebarang waktu makan. Seterusnya ialah banh mi, satu gabungan hebat roti baguette Perancis bersama perasa dan bahan-bahan tempatan Vietnam. Bahagian luar rotinya yang berkerak serta bagian dalamnya yang lembut memuatkan bahan inti, seperti potongan daging sejuk, pate, daging babi, sose, atau daging panggang yang digandingkan dengan sayur-sayuran segar, jeruk, dan sos perisa yang istimewa. Sifatnya yang ringkas namun seimbang dengan sempurna ini telah menjadikan banh mi sebagai hidangan wajib untuk sarapan pagi atau makan tengah hari yang pantas. Kita juga tidak boleh melupakan com tam, sebuah hidangan signatur istimewa dari selatan Vietnam. Nasi hancur akan disajikan dengan tulang rusuk babi panggang yang harum, pati daging telur cincang, kulit babi hiris, dan potongan timun. Direndam pula dengan sos ikan yang asam manis, ia kelak menghasilkan satu kombinasi yang harmoni dan menyelerakan. Satu hidangan yang meninggalkan kesan mendalam ialah balut, telur itik berembrio yang direbus dan dimakan bersama daun ketumbar Vietnam, garam, lada putih, dan limau. Penampilannya mungkin menakutkan ramai penggemar makanan, namun ia dipercayai sangat berkhasiat, dapat meningkatkan kecergasan dan memastikan badan kekal hangat. Kemudian ada Tiet Cang, satu cabaran bagi mereka yang cukup berani untuk mencuba masakan Vietnam yang paling menyeramkan. Tiet Cang ialah darah haiwan segar yang dicampur dengan sos ikan, limau, dan kacang tanah panggang yang membentuk hidangan seperti jeli pekat dan sering disajikan bersama herba segar. Sangat populer di banyak kawasan, ia juga mencetuskan kontroversi berikutan risiko kesihatan kerana menggunakan bahan mentah. Namun begitu, di beberapa wilayah, ia kekal sebagai hidangan penting semasa sambutan perayaan. Akhir sekali, yang paling ekstrim sekali ialah Duong Dua, iaitu larva ulat kelapa dari delta Mekong. Larva ini hidup di dalam batang pokok kelapa dan ia boleh digoreng, dipanggang atau dimakan mentah begitu sahaja bersama sos ikan. Rasa yang kaya, kenyal dan berlemak
membuatkan ramai orang menganggapnya sebagai satu hidangan berkhasiat yang lazat. Namun, bagi mereka yang tidak pernah mencubanya, menggigit larva yang sedang meliuk-liuk boleh memberikan satu kejutan yang agak besar. Hidangan manakah yang paling menarik perhatian anda? Adakah anda berani untuk mencuba balut atau ulat kelapa yang meliuk-liuk ini? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Nombor 13. Pesta paling unik di Vietnam. Tet Nguyen Dan, juga dikenali sebagai Tahun Baru Lunar, adalah perayaan paling penting dalam budaya Vietnam. Ia merupakan masa apabila keluarga bersatu semula, menghormati nenek moyang mereka dan mengharapkan tahun baru yang damai serta makmur di masa hadapan. Sebelum tibanya Tet, orang ramai menyibukkan diri mereka dengan membersihkan dan menghiasi rumah menggunakan bunga pik, bunga aprikot, pokok kumkuat, dan rangkap pantun merah berpasangan. Hidangan tradisional seperti pancung, pantet, dan jeruk bawang disediakan dengan penuh teliti. Semasa perayaan Tet, keluarga melaksanakan upacara Giao Tua yang penuh khusyuk untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tahun lama dan menyambut ketibaan tahun baru. Orang ramai menziarahi sanak saudara dan rakan-rakan, bertukar-tukar sampul merah bertuah yang dipanggil Li Shi, dan berkongsi ucapan yang tulus ikhlas. Kemana sahaja anda pergi, anda akan melihat pelbagai aktiviti yang meriah seperti tarian singa, tarian naga, dan permainan rakyat tradisional, mencipta suasana riang dan hangat yang mampu mengukuhkan ikatan kekeluargaan dan komuniti. Dari bulan pertama sehingga bulan ketiga lunar di Hanoi, Pesta Pagoda Huong akan berlangsung. Ia adalah salah satu acara ziarah Buddha yang terbesar di utara Vietnam. Ribuan peziarah dan pengunjung berkumpul di sini untuk mendoakan kesehatan, keamanan, dan nasib yang baik untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Perjalanan ke Kompleks Huong biasanya bermula dengan menaiki bot yang tenang di sepanjang Sungai Yen yang indah, dikelilingi oleh pergunungan batu kapur yang megah serta kehijauan yang rimbun. Setibanya di darat, pelawat sama ada mendaki atau menaiki kereta kabel untuk melawat kuil suci dan gua-gua yang tersembunyi di dalam keindahan alam semula jadi seperti Gua Huong Ti dan Pagoda Tien Tru. Perayaan ini bukan sahaja masa untuk menzahirkan pengabdian rohani, tetapi juga satu peluang untuk mengagumi landscape yang mempesonakan dan menyelami suasana budaya serta kerohanian yang sangat unik. Pesta Kuil Hung atau Gio To Hung Vuong diadakan setiap tahun pada hari ke-10 bulan lunar ketiga di tapak bersejarah Kuil Hung di wilayah Puto. Ini merupakan antara perayaan yang paling penting di mana ia menzahirkan falsafah Vietnam berkenaan mengingati sumber apabila meminum air sebagai tanda penghormatan kepada raja-raja pengasas yang telah menubuhkan negara ini. Perayaan ini merangkumi ritual yang penuh khusyuk dan aktiviti perayaan yang meriah. Bahagian ritual menampilkan persembahan kemenyan di kuil atas di mana raja-raja Hung disembah. Jutaan orang dari seluruh negara datang untuk memberi penghormatan dan menzahirkan rasa hormat mereka. Bahagian perayaan pula dimeriahkan dengan persembahan kebudayaan yang terang dan meriah, seperti nyanyian swan, paluan drum gangsa, tarian singa, dan permainan tradisional rakyat, yang akan menarik minat orang ramai untuk turut serta dalam perayaan tersebut. Nombor 14. Kos sara hidup di Vietnam. Vietnam secara beransur-ansur menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari gaya hidup berkualiti tinggi pada kos yang berpatutan. Berbanding dengan bandar-bandar yang mahal seperti London, New York, atau Paris, perbelanjaan hidup di sini hanyalah sekitar 1/3 daripada harganya, namun masih tetap menawarkan kemudahan penuh dan keselesaan. Secara khususnya, kos perumahan di bandar-bandar utama seperti Hanoi atau Bandaraya Ho Chi Minh adalah sangat munasabah. Sebuah pangsapuri satu bilik tidur di pusat bandar lazimnya disewa antara $400 hingga $800 sebulan. Jika anda memilih untuk tinggal sedikit jauh dari pusat bandar, harga sewa boleh turun serendah $250 sehingga $500. Bil utility harian, termasuk elektrik, air, gas, dan internet,
Kebiasaannya kekal di bawah kadar $100 sebulan. Apabila bercakap mengenai soal makanan, Vietnam sememangnya merupakan satu syurga bagi pencinta kulinari. Dengan hanya bermodalkan $1 hingga $2, anda boleh menikmati hidangan makanan jalanan yang sangat terkenal, seperti semangkuk pho yang panas, mie daging babi panggang beraroma yang memikat, atau sepinggan nasi hancur yang mengenyangkan. Jika anda lebih suka untuk memasak di rumah, belanjawan sekitar $25 seminggu sudah cukup memadai untuk membeli sayur-sayuran segar, daging, dan ikan dari pasar tempatan atau di banyak pasar raya. Kos pengangkutan harian juga sangat murah dan mampu milik. Perkhidmatan seru pandu, e-hailing, yang popular seperti Grab, Bee, atau taksi, lazimnya hanya mengenakan caj $3 hingga $5 untuk jarak perjalanan antara 5 ke 10 kilometer. Tiket menaiki bas awam pula berharga kurang daripada 50 sen bagi setiap perjalanan. Ramai warga asing juga memilih untuk menyewa motosikal dengan kos sekitar $50 sebulan bagi perjalanan yang lebih fleksibel di sekitar kawasan bandar yang sibuk. Selain daripada perbelanjaan asas, perkhidmatan-perkhidmatan lain juga ditawarkan pada harga yang sangat berpatutan. Keahlian gym berkisar antara $15 ke $50 sebulan, bergantung kepada kemudahannya. Perkhidmatan dobi, laundry, dicai mengikut jumlah kilogram, lazimnya sekitar $1 hingga $2 sekilo. Malah, perkhidmatan penjagaan kesihatan seperti pemeriksaan pergigian juga cukup maju dan ia sangat berpatutan, bermula dari serendah $10 untuk setiap lawatan, sekaligus membantu anda mengekalkan kesihatan tanpa perlu berasa bimbang mengenai kos perbelanjaan yang tinggi. Dengan adanya bajet bulanan sekitar $700 hingga $900 sebulan, anda sebenarnya boleh menikmati gaya hidup yang cukup selesa sepenuhnya di Vietnam. Mencakupi peruntukan bagi makanan, pengangkutan, riadah senaman, dan hiburan. Inilah sebabnya mengapa semakin ramai warga asing memilih Vietnam sebagai kawasan tempat kediaman jangka panjang mereka. Nombor 15. Petua penting untuk melancong di Vietnam. Vietnam ialah sebuah destinasi percutian yang sangat indah, dengan kekayaan budaya, kepelbagaian makanan, dan landscape semula jadi yang menakjubkan. Walau bagaimanapun, untuk memastikan perjalanan anda berjalan lancar dan menjadi satu pengalaman yang bermakna, berikut disertakan beberapa petua penting untuk diberi perhatian. Pertama, sediakan dokumen dan visa anda. Majoriti pengunjung dari luar negara memerlukan kelulusan visa untuk dibenarkan memasuki sempadan Vietnam, kecuali kepada warga negara dari beberapa negara yang telah diberikan kemudahan pengecualian visa jangka pendek. Anda boleh memohon e-visa secara dalam talian pada kadar bayaran sekitar $25 Amerika Syarikat atau memilih kemudahan visa ketika ketibaan, sekiranya Anda menggunakan penerbangan masuk ke Vietnam dan memiliki surat prakelulusan daripada pihak sana. Kedua, ambil kira mengenai jenis pengangkutan. Motosikal merupakan mod pengangkutan yang paling popular di negara Vietnam. Walau bagaimanapun, jalan raya di sana mungkin kelihatan agak padat dan berselirat, terutamanya di bandar-bandar besar. Sekiranya anda masih belum biasa, adalah jauh lebih selamat dan mudah sekiranya anda menggunakan aplikasi tempahan kenderaan atau e-hailing seperti Grab maupun Bee. Taksi tradisional juga menjadi pilihan yang baik. Anda hanya perlu memilih syarikat yang bereputasi dan dipercayai, seperti Myling atau Vinasan. Ketiga, hormati budaya dan adat resam mereka. Orang Vietnam sangat peramah dan mesra. Apabila melawat tempat suci seperti kuil atau pagoda, berpakaianlah secara sopan dan hormat. Menanggalkan kasut sebelum memasuki kawasan tempat ibadat juga merupakan satu kebiasaan adat di sana. Menggunakan ucapan sapaan ringkas bahasa Vietnam seperti Xin chào, hello, dan Cham on, terima kasih, akan sangat-sangat dihargai oleh penduduk di sana. Tawar-menawar adalah perkara biasa di pasar-pasar tradisional, tetapi sentiasalah melakukannya dengan bersopan santun dan diiringi senyuman. Keempat, perhatikan soal makanan dan kesehatan. Makanan jalanan Vietnam sangat terkenal di seluruh dunia, tetapi demi memastikan keselamatan makanan,
Pilihlah kedai makan yang sibuk dan kelihatan bersih. Air botol adalah pilihan yang paling selamat. Elakkan daripada meminum ais dari sumber yang tidak diketahui. Jika anda mempunyai perut yang sensitif, berhati-hatilah dengan hidangan yang terlalu pedas atau hidangan asing yang tidak dikenali. Sentiasa bawa ubat-ubatan asas seperti ubat perut atau ubat selesema. Akhir sekali, berkenaan wang dan pembayaran, mata wangnya ialah dong Vietnam. Lebih baik jika anda menukar wang di bank atau kedai pertukaran asing yang bereputasi bagi mendapatkan kadar tukaran yang baik. Wang tunai masih digunakan secara meluas, terutamanya di pasar kecil dan gerai makanan jalanan. Kad kredit diterima di hotel, restoran yang lebih besar, dan di pusat beli belah. Dengan mengikuti petua-petua ini, Anda pasti akan mendapat satu perjalanan yang selamat dan memuaskan sewaktu menemui keindahan dan kemesraan negara Vietnam berserta rakyatnya. Anda baru sahaja menemui 15 fakta yang mengejutkan tentang Vietnam, sebuah negara kecil yang penuh dengan cerita-cerita yang begitu menarik. Adakah mana-mana daripada fakta ini mengejutkan anda? Atau adakah anda mengetahui sesuatu yang unik yang tidak kami sebutkan? Kongsikan pendapat dan cerita anda dengan saya dan orang lain di ruangan komen di bawah. Jika anda mendapati video ini bermanfaat atau ia sekadar mencetuskan rasa ingin tahu anda tentang dunia, jangan lupa untuk menekan butang suka, langgan, subscribe dan tekan loceng pemberitahuan agar anda tidak terlepas sebarang pengembaraan kami yang akan datang. Sampai jumpa lagi dalam pusingan pengembaraan penerokaan yang seterusnya di Wajah Dunia.